Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi, dan selamat pagi ya kepada para penonton semua. Sekarang dah pukul 11. Hari ini hari Isnin 21 bulan 12. Okey, tinggal lagi 10 hari lagi tahun 2020 kan. Jadi tahun 2020 ni kedangan yang pada kebanyakan orang kedangan yang tak baik lah kan. Jadi tapi kita berharapkanlah bahawa tahun 2021 ni akan menjadi lebih baik pada kita semua kan. Alright, seperti biasa saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect PLT. Kami buat training dalam personal development dan juga usahawan, kursus-kursus usahawan. Dan juga saya seorang coach lah. Saya seorang coach untuk personal development dan juga untuk usahawan lah. Alright, biasalah saya buat disclaimer sikit. Apa yang saya cakap ni berdasarkan kepada ilmu yang saya ada, ilmu dan juga pengalaman saya lah sebagai usahawan, trainer dan juga coach selama ni lah. Alright. Okey, dalam beberapa video lalu ni saya sentuh tentang kita punya kaedah lah dan cara untuk kita capai azam kita untuk tahun 2021. Right, macam saya kata awal tadi lah, harap-harap tahun 2021 ni akan menjadi lebih baik daripada kita semua, lebih cemerlang daripada kita semua lah. Itu saja yang kita boleh berharap dan itu saja yang kita boleh berdoa supaya kita dapat apa yang kita nak lah. Alright, dia dalam kita buat azam, sesuatu azam dah, dia ada dua perkara macam mana topik yang saya nak sebut, macam mana topik yang saya nak bincang ni. Dia ada keseronokan dia dan dia ada kesakitan yang kita akan rasa lah bila kita nak capai azam kita. Alright, kenapa kita kena tahu keseronokan dan kesakitan dia? Jadi sebenarnya bila kita tahu tang mana seronok dan tang mana sakit untuk kita capai sesuatu azam tu, barulah kita boleh analisa dengan secara orang kata jujur lah pada diri kita. Adakah kita ni betul-betul nak apa yang kita kata kita nak tu? Okay? Kalau kita tak buat benda ni, keseronokan dan kesakitan untuk kita punya capai satu azam, kadang-kadang kita tak boleh nak jujur. Okay? Kita tak boleh nak jujur dan itulah kadang-kadang yang menyebabkan kita tak boleh capai apa yang kita nak kan. Jadi ni penting lah. Selepas kita dalam video sebelum ni, selepas saya cerita macam mana kita nak buat azam kita, perancangan yang kita nak buat sehingga kan kita buat perancangan daripada apa setiap-tiap hari yang harus kita buat. Sekarang ni topik yang berkaitan adalah keseronokan dan kesakitan yang kita akan tempuhi untuk kita capai azam kita. Okey? Right. Okey. Ada empat kata jenis soalan yang kita kena tanya tentang benda ni lah. Okay, first kali ya. Contohlah, saya nak ambil contoh. Kita nak turun berat badan ke, katakanlah kita 100 kg. Saya suka ambil berat badan lah sebab berat badan ni paling mudah lah. Sebab orang banyak azam tahun baru ni nak turunkan berat badan. Katakanlah kita 100 kg. Okay? 100 kg kita nak turun 80 kg. 20 kg tu nak turun dalam masa setahun. Okay? Okay. Soalan pertama kita tanya diri kita, apakah dia kesakitan yang kita akan rasa dalam kita nak capai kita punya 80 kg tu? Apa yang sakit pada diri kita? Kita dah rasa sakit tak? Sebenarnya ada sebenarnya. Okey, kesakitan, kalau orang tu nak turun berat badan, dia akan menempuhi satu kesakitan, iaitu dia sakit, maknanya dia akan terpaksa bersenam. Sakit tu, terpaksa bersenam. Dan dia kena pantang makan. Sakit tu tak. Jadi lepas tu dia kena makan, mungkin dia kena makan vitamin-vitamin. Itu pun sakit juga tu. Betul tak? Jadi kita tulis dulu dalam sesuatu azam yang kita nak capai tu, apakah dia kesakitan yang kita harus tempuhi untuk kita capai azam tu. Macam betul tadi, kesakitan dia kalau orang tu nak turun berat badan antara 100 ke 80 kg, dia terpaksa menempuhi situasi yang mana dia terpaksa bersenam. Mungkin dia terpaksa 3 hari sekali pergi berlari. Itu sakit tu. Kalau biasanya dia tidur, sekarang ni dia kena berlari tau. Sakit tu nak buat benda tu.
Lepas tu dia kena pantang. Dia tak boleh makan benda dia seronok. Dia tak boleh makan nasi kandar tiap-tiap hari. Itu dah satu benda yang susah tu. Nak capai, nak buat, kan? Lepas tu dia kena makan vitamin. Tu pun susah juga tu. Jadi ini kita kena list down sekarang ni. Apa benda yang kita sakit, yang kita akan rasa sakit, kita terpaksa rasa perasaan kita untuk kita capai objektif kita tu, azam kita. Okey, pertama, apa benda yang sakit yang kita terpaksa lalui. Yang kedua, apakah ada keseronokan yang kita rasa kalau kita tak nak turun berat badan kita. Tadi kita rasa sakit kan. Apa yang sakit kalau kita rasa bila kita nak turun berat badan tu. Sekarang ni, apa yang seronoknya yang kita rasa bila kita tak turun berat badannya? Pasal apa seronok? Memang seronok. Boleh tidur. Tak payah bersenam. Seronok tu kan. Orang lain bersenam, kita tak payah bersenam. Seronok tu rasa kan. Orang lain pantang, kita tak payah pantang. Kita boleh makan suka hati kita. Tiap-tiap hari boleh makan kat nasi kandar. Tiap-tiap hari makan nasi canai. Tiap-tiap hari makan daging salai. Tiap-tiap hari makan lemak cili api. Seronok tu. Betul tak? Jadi kita list down benda yang seronok yang kita rasa bila kita maintain dengan berat badan tu. Jadi dalam goal yang lain pun sama juga. Kita tulis apa yang kita rasa seronok kalau kita tak buat apa-apa untuk capai goal kita tu. Seronok tau. Memang seronok. Sebagai contoh berat badan lah, memang seronok. Okey. Okey, yang ketiga ni, ni dah seronok, kita kena tanya pula diri kita. Apakah dia kesakitan yang akan kita lalui kalau kita tak buat apa-apa? Berat badan kita 100 kg tu, tadi kita dah cerita seronok kita kan. Tak boleh bersenam, boleh makan suka hati semua kan. Sekarang kita tanya diri kita, apakah kesakitan yang kita akan rasa ataupun kita pun ataupun kita dah rasa sekarang bila berat badan kita maintain dekat 100 kg tu. Ini kena jawab. Kita kena jujur pada diri kita. Apakah dia kesakitan yang kita rasa sekarang bila kita maintain berat badan kita 1 kg. Macam tak buat apa-apa lah, kan? Apa kesakitan dia? Yang paling jelas sekali, penyakit akan datang pada diri kita. Betul tak? Penyakit apa? Darah tinggi, kencing manis, kan? Kencing manis, lemah jantung, kan? Penyakit datang. 3 serangkai akan datang pada diri kita. Okey? Itu memang biasa. Orang yang berat badan ni, tanya doktor mana pun, dia akan kata 3 serangkai tu dia akan mudah dia dapat. Lebih-lebih lagi kalau ada keturunan. Okey? Ini bukan saya cakap lah, ni doktor semua cakap. Kita tanya telefon doktor cakap, kalau overweight memang kata tendensi ataupun keberangkalian untuk dapat 3 serangkai ni ada. Okey? Badan tak aktif, dia tak aktif, kan? Lepas tu apa lagi? Badan lemah. Orang berat badan ni badan lemah, kan? Dia rasa malas, kan? Bila rasa malas macam mana? Dia nak bekerja pun malas, nak berniaga pun malas, sebab badan dia dah lemah. Dia nak tidur, kan? Itu kesakitan yang dia akan rasa. Apa lagi kesakitan yang rasa? Bila dah malas tu, tak ada kerja, kan? Ataupun dah malas berniaga, income pun tak ada. Tu kesakitan lah tu. Jadi ni benda-benda yang kita akan tempuhi. Kalau kita buat analogi yang sama pada sesuatu azam kita, apakah dia kesakitan yang kita akan tempuhi kalau kita maintain situasi kita hari ni? Maknanya kita tak capai azam kita. Apa kesakitan kita? Okay. Dan last sekali, apakah keseronokan yang kita akan rasa bila kita capai target kita tu? Maknanya kita turun 60 kg tu, apakah keseronokan yang kita rasa? Ni kita kena list apa keseronokan kita, kan? Contohnya kita boleh pakai baju, kita boleh beli baju yang fashion sikit lah, orang kata, kan? Maknanya kita boleh pergi kedai, boleh tak payah tempah baju. Tu beza tu, baju beli dengan baju tempah, kan? Jadi kita tak payah susah payah jimat duit, kan? Lepas tu kita boleh pakai fashion, kan? Lepas tu kita boleh nampak elegan, kan? Nampak bergaya, kan? Mungkin nampak muda, kan? Apa lagi? Sihat, kan? Kita dapat elakkan daripada penyakit
kan. Penyakit apa, 3 serangkai kan. Kita tak lemah, ya, kita bertenaga. Apa lagi, bila kita bertenaga tu maknanya kita akan rajin bekerja kan. Kalau orang berniaga, dia rajin berniaga dan sebagainya kan. Jadi kita list down apakah keseronokan yang kita akan dapat bila kita capai objektif kita. Okey. Jadi benda-benda yang saya kata 4 soalan ni, bila kita tuliskan dalam kita punya dalam kita nak mencapai objektif kita, insya-Allah saya rasa dia boleh bantu kita untuk capai kita punya objektif. Okey. Jadi saya ulang balik semula. Pertama sekali, apakah kesakitan yang kita rasa untuk kita mencapai objektif kita tadi tu, untuk mencapai azam kita? Apakah dia kesakitan yang kita rasa? Yang kedua, apakah dia keseronokan yang kita rasa kalau kita tak buat apa-apa untuk capai azam kita? Status quo lah, kita buat apa, seronok, apa yang seronok. Dan yang ketiga, apakah dia kesakitan yang kita rasa pula kalau kita tak buat apa-apa? Maknanya kita maintain situasi kita hari ni dengan kita tak capai azam kita, tak usaha langsung untuk mencapai azam kita. Dan yang keempatnya, apakah dia keseronokan yang kita akan dapat rasa bila kita capai azam kita tu. Jadi itu sajalah saya punya video hari ni. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit manfaat daripada video ni dan boleh kongsilah dengan kawan yang ada sebenarnya. Itu sajalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.